أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah, mudah-mudahan pada hari yang ke-12 ke 13? 12. Bukan 13. Ya awal sikit, tapi tak boleh balik kampung juga tak. Boleh? Ada MKN? Tak ada bunyi ura-ura balik. Kalau bunyi ura-ura balik nak lepas cuti ya. Jadi dah nak hampir separuh lah, nak mula nak baca kunut lah. 15 malam 16. Hari ni 12, lagi 3 hari. Maka baca kunut. Bermula dengan baca kunut, maka terlipatlah tika-tika di luar masjid dan surau, mana orang makin tak ramai. Jadi terbalik, bila offer makin besar, orang makin tak ramai. Berbanding dengan dunia, bila offer makin besar, makin ramai. Tengok Sogo, Jalan Tan, Chowkit, semua supermarket Kamda, dia offer di 10 akhir Ramadan dengan potongan harga sehingga 99.9%. Maknanya macam bagi free lah. Maka berbondong-bondong manusia pergi berebut. Sebab itulah offer yang paling besar yang pernah dikeluarkan oleh supermarket, hypermarket dan sebagainya, ataupun mana-mana jua. Tapi bila Allah offer dengan 83 tahun siap kebajikan yang kita buat bersamaan dengan 83 tahun, makin surut, makin orang tak datang. Itu balik. Itulah bila urusan akhirat dia jadi macam tu. Dia sebenarnya macam kita takut kepada Allah lah. Khaufun ila Allah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah kita kena dekat. Takut kepada makhluk kita kena jauh. Itu kaedah dia. Takut harimau, takut kepada singa, ular tedung dan sebagainya, kita tak pergi dekat lah, sebab dia boleh membunuh kita. Tapi kalau kita takut kepada Allah, pada arti kata kita kena dekat dengan dia, makin rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hampir dah separuh kita puasa ni, kita rasa apa, ringan tubuh lah sikit tak. Siang hari rasa ringan lah. Lepas maghrib tu dia tak tahulah kenapa, dalam keadaan syaitan yang sedang dirantai dan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih lagi kedapatan. Ni orang tanya lah kan, kenapa manusia masih lagi ada yang buat maksiat? Syaitan dah tak ada. Syaitan tak ada, tapi kenapa manusia masih buat maksiat? Sebab manusia itu syaitan juga. Syaitan tak ada. Syaitan memang kena belenggu, dirantai. Dalam hadis wasufidatis syayatin, Ramadan futihat abwabul jinan wa ghuliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin. Itu syaitan dibelenggu. Nak bicara sikit mengenai jalan-jalan syaitan. Syaitan dibelenggu, tapi ada satu lagi namanya maradduhus syaitan. Syaitan tu syaitan lah. Maradduhus syaitan ini bukan syaitan.
Maraddu ni maksudnya laluan syaitan. Laluan. Macam kalau kita gajah lah, kata-kata gajah. Dia terjun daripada bukit yang tinggi. Dia pun gelusur turun ke bawah. Sepatutnya berhenti setakat ni je kalau ikut dia. Tapi momentum berat gajah tadi menyebabkan terlanggar orang yang depan. Sebab tu kalau orang penembak harimau atau penembak binatang buah dalam hutan, kalau nampak haiwan tu terkekang kat dia, dia kena ambil jarak berselamat, lindung. Bukan takut kena baham. Bila tembak, dia jatuh, dia punya momentum gelunsur dia tu akan langgar kita. Tu maraddu dia panggil, maraddu. Maknanya momentum daripada syaitan yang telah goda kita hampir 11 bulan yang lalu, maka bawakan dia itulah yang menyebabkan kita masih lagi buat maksiat. Walau dia tak ada dah. Dia tak ada. Gajah tu dah mati dah. Harimau yang kena tembak tu dah mati dah. Tapi kenapa mari langgar kita lagi? Dia punya momentum. Kereta tu dah brake dah. Dah tarik dah handbrake dah. Enjin dah mati dah. Tapi dia punya gelunsur laju dia tu pum. Langgar juga. Padahal dia dah brake dah. Pergi mahkamah dia tu, saya dah brake, tarik handbrake, semua saya. Enjin dah mati. Tapi dia punya tolakkan momentum tu menyebabkan terlanggar juga kereta nombor 3 depan. Contoh dia gitulah. Maka maradduhu syaitan ni yang maksiat berlaku, nak tengok ukur tilik kita, mana laluan kita masa 11 bulan. Baru kita nampak yang sebenar 11 bulan yang lalu kecenderungan kita ke arah mana. Ni yang nampak ni. Kalaulah masih lagi ada pembaziran, contoh dia, maka kita selok balik 11 bulan yang lepas, memang kita banyak pembaziran. Cuma bulan Ramadan kita cuba nak elok, tapi tetap berlaku pembaziran. Sebab apa? Momentum syaitan tu masih ada dengan kita. Masih ada. Ketamukan kita kepada makan minum masih ada. Bukti 11 bulan yang lalu, inilah bukti dia. Masih lagi membazir, masih lagi tidur banyak, masih lagi mengumpat orang, masih lagi membawa orang, masih. Jadi jangan kata syaitan, jangan buat fitnah kepada syaitan, sebab syaitan telah pun dirantai. Tinggal satu lagi yang namanya nafsu. Kalau tadi maradduhu syaitan, maknanya anjakan daripada perbuatan yang lama, yang lampau. Kita masih buat maksiat. Maka dibenarkan oleh an-nafs, iaitu nafsu yang sentiasa ada dalam diri kita. Makanya kita manusia ni dia ada 5 musuh. Kan Nabi sebut dalam satu hadis, al-mu'min bainal khamsatu syada'id. Manusia ni ada 5 musuh utama dia. 5 musuh utama, 4 di luar, 1 di dalam. 4 di luar, 1 di dalam. Musuh kita. Musuh di dalam namanya nafsu. Musuh di luar namanya manusia dan juga syaitan. Manusia pula ada 3. Satu namanya mukmin, musuh juga. Musuh yang kedua namanya kafir, musuh juga. Musuh yang ketiga yang bernama manusia ni munafik, orang munafik. Dan musuh selain daripada manusia yang di luar namanya syaitan. Yang tu. Jadi yang di dalam ni dia tidak kena kunci. Nafsu tadi tak kena kunci. Nafsu ni dia kena ada. Dia tak boleh tak ada nafsu. Nafsu tidur contoh dia. Nafsu tidur Tidur ni kena ada nafsu juga. Jadi nafsu kita memang kita tidur kita ni bernafsu apabila orang baca khutbah. Ada. Orang baca khutbah Jumaat, bernafsu betul tidur. Sedaplah tidur masa tu. Itu yang jadi bila khatib tu dia berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habah pun sallallahu sallam alaihi. Maknanya memang betul mu tidur. Dia ingat kau terawih. Khatib tu selawat je. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dia pun sallallahu sallam alaihi. Orang pakat tengok dia belakang dia. Dia tengok ke sebelah. Kenapa ke sebelah tak selawat? Dia ingat kau terawih. Weh, Jumaat lah. Mari Jumaat. Ada peristiwa ada. Itu nafsu tidur lah. Satu. Nafsu tidur bila lagi? Nafsu tidur hosdak laginya
lepas subuh sahur. Kalau tak ada kuliah ni, nak kata wajib takut berdosa. Memang kun fayakun. Kun fayakun. Lu apa lagi? Nak nyaku tanah, bukan ada tanah. Tak jaya tak. Naik duduk atas tak. Mu tengok aku tengok mu, tengok tanya lah ustaz. Kum. Memang itu nafsu tidur. Tengah orang kuliah dia sedap tidur. Lu macam mana dalam nafsu dia? Cumanya nafsu ni lah kena bentuk ni. Untuk dibawa ke 11 bulan yang akan datang. Nafsu makan. Nafsu ni ada nafsu makan. Nafsu kelamin ada. Sebab itu marinya datangnya bulan Ramadan ni, Allah dah atur dah. Allah atur kaedah untuk melawan hawa nafsu. Allah tahu dah, sebab tu Allah bagi sebulan puasa Ramadan. Allah tak bagi 2 bulan, Allah tak bagi 3 bulan, sebulan je. 11 bulan aku dah kau bagi makan siang hari, malam, dini hari, kau makanlah. Cumanya sebulan ni hak aku. Aku punya. Sebab tu Allah kata ana ajzi bihi, aku yang akan balas bulan Ramadan ni. Sebab sebulan ni aku nak hamba aku ni ikut peraturan aku. Sebulan dulu. Peraturan yang aku buat, iaitu siang hari haram untuk makan sehingga maghrib. Haram bersama dengan isteri, haram. Walau dengan isteri kita sunat dan berpahala, tapi haram. Sepanjang Ramadan siang hari adalah haram sehingga maghrib. Kita pun nasib baik kita ni, sebab kita boleh makan, boleh minum, boleh berkelamin sehingga hatta matla'il fajar, sehingga keluar fajar. Khaytul abyadu minal khaytil aswad. Benang putih dan benang hitam. Benang hitam tu kazib. Benang putih itu sodik, fajar sodik, fajar subuh. Fajar kazib, fajar sebelum daripada subuh, fajar sebelum daripada imsak. Itu lebih kurang masa dia. Jadi syariat kita sekarang ni alhamdulillah boleh makan sampai subuh. Berbanding dengan awal dulu. Awal syariat dulu makan hanya sampai waktu isyak. Maghrib, Allahu Akbar, kita pun makan. Makan, kita pun sembahyang. Lepas sembahyang tengok-tengok 8.31 masuk waktu isyak. Maka bermula di situlah waktu imsak, waktu tak boleh makan. Sampailah besok pula. Jadi waktu makan hanyalah berapa jam sahaja. Maghrib 7.21, isyak 8.31. Lebih kurang 50 minit sahaja waktu untuk makan, untuk minum, untuk merokok, untuk bersama dengan isteri. Itu je masa dia. Kita ni alhamdulillah Allah panjangkan sehingga waktu subuh. Itu yang audio azan subuh tu, sambil-sambil tunggu kereta berasak lagi mulut tu. Hembusan yang terakhir. Datang ke masjid, bukan tak datang. Bulan puasa ni alhamdulillah, yang tak biasa datang pun datang. Tapi sambil-sambil buka cermin tikar nak tutup kereta tu, azan dah, hayya ala solah dah. Berasak. Dengan harapan dia tak tengok jam. Maka aku dengar azan. Maka jadilah hak gombok 2 hari lepas dah. Azan awal 3 minit, habis batas. Kena ganti semula. Kecuali pada pandangan Imam Hanbali. Ingat itu azan yang lebih awal daripada waktu sebenar, lalu orang pun berbuka. Jumhur kata batal, wajib ganti. Hanbali kata tak wajib ganti. Sebab dia dah sah. Sebab itu bukan kecuaian dia, tapi kecuaian orang yang mengazankan dia. Jumhur kata kecuaian orang yang mendengar. Kenapa tak tengok jam dulu? Jadi kalaulah orang gila pergi azan pukul 5 katalah, Allahu Akbar, Allah maghrib tak ada tengok jam. Sebab kira untung dia puak Lepas tu berita jam 5 Sabah COVID-19 makin meningkat. Pukul 5. Kenyang dah, sedawa dah. Kena nasi dagang dah. Nasi dagang kena dah sebuku. Batal. Sebab kamu tidak prihatin dan sebagainya. Yang jadi tak batal sekiranya kita tak sedar betul. Kita tidur sebagai contoh.
Bangun-bangun kejap lagi balik rumah kat kita pun tidur. Entah macam mana dia mimpi makan, mimpi sahur. Kita pun bangun. Buka saji. Kebetulan hak sahur semua tadi, hak betul-betul tu ada lagi balance. Akok ada 3 biji. Lecikan ada ais lagi. Dengan biji selatih kling dia ada situ. Bini tak panas makan ni. Dalam mimpi ni. Bini dia tidur mentah-mentah lah dia uzur. Tak bangun sahur dia. Biarlah aku makan sore. Aku ambil lecikan. Akok lecing 3 butir. Macam dia lagi tarik rokok, buat keluar rokok. Mudah garai. Ting. Lepas tu, bini pun bangun nak basuh kain. Abang. Gapo dia dah? Gapo. Abang makan? Mana ada makan? Tu akak 3 biji tu. Ada lebih apa tu? Biji selatih, bawah misal. Tak khabar. Tu tak apa. Itu tidak masuk dalam bab hak mendahulukan berbuka puasa kerana azan tadi. Hari ni hari Sabtu. Esok mimpi pula. Sama juga episodnya. Cuma tidak ada akak, ada budu dengan nasi. Benda pula. Maknanya kalau dia mimpi sungguh, dimaafkan walaupun sebulan. Mimpi sama-sama. Kalau hari Minggu kan mimpi. Kalau dia buat dia dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Allah kata, ana ajzi bihi. Aku yang akan balas dalam bab puasa ni. Aku tak bagi tahu berapa banyak kelebihan orang puasa ni. Aku tak bagi tahu berapa pahala dapat. Cumanya umat Muhammad ni aku beri asyratu ad'afa. Asyara ni maknanya 10 kali. Ajruha min asyaratin ila 700 darajah. Ataupun da'fa. Umat Muhammad aku bagi kelebihan kepada dia di antara 10 kebajikan hingga 700 kebajikan. Illa saum, kecuali puasa, ana ajzibi, aku yang akan balas, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal puasa ni soal Allah Taala balas. Dia balas. Jadi nilai dia nak balas banyak mana tu terserah. Sebab bulan ni bulan cari pahala untuk simpanan kita, untuk bayar hutang di hari akhirat, bukan untuk masuk syurga. Ni bulan bulan cari pahala sebanyak-banyak pahala. Pahala kita masa kita pergi Mekah buat haji buat umrah tu banyak dah juga, banyak juta balik pahala masa tu. Cuba tuan-tuan kira pagi ni, siapa yang pernah pergi haji umrah lah, duduklah kata buat umrah lah, buat haji tu mungkin tak ramai umrah. Kita duduk 6 hari je lah di Mekah, 4 hari di Madinah. 6 hari di Mekah, satu kebajikan bersamaan dengan 100,000 kali ganda. Satu kebajikan. Stokor tarik cicak yang jatuh, kita ambil buang, dapat 100,000 kebajikan. Kita ambil sembahyang 5 waktu. Satu waktu kita dapat 100,000. 100,000. 5 waktu 500,000. Darat dengan 27 kali ganda sebab sembahyang berjemaah. Jarang kita pergi Mekah tak jemaah. Jarang. Adalah sekali-sekala mungkin kita lewat dan sebagainya, tapi jemaah jugalah. Walaupun duduk jauh atas tu sapah pun kita sembahyang jemaah. Rajin sungguh kita duduk Mekah ni, sungguh ya. Tasbih tu kiri kanan tasbih. Tasbih kayu kokar tu, subhanallah, 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 subhanallah. Kat leher ni ada lagi tasbih. Orang kata apa? Kayu kokar. Kokar menghindarkan daripada godaan syaitan. Subhanallah. Rajin betul duduk Mekah. Masjidil Haram, kejap Masjidil Haram. Balik Malaysia haram yang tak pergi masjid. Kurang ajar tu. Sebab pahala banyak. Darat dengan 27. Cuba mendarat 27, darat 6 hari. 100,000 darat dengan 500,000 sehari, darat dengan 27. 500,000 darat dengan 27, darat dengan 6. Berapa juta keluar pahala? Untuk 6 hari kita duduk di Mekah. Madinah tak payah. Madinah sikit lah. Madinah 1,000 ya. Ini 100,000 pahala. Jadi kita simpan hak tu ada berapa juta. Kalau pergi banyak kali berapa juta. Mana khazanah yang tu. Baru satu semayang baru. Tak kira sedekah lagi. Sedekah satu 100,000 pula. Nak banding kita duduk sini di Malaysia ni, satu tu je. Kecuali ni. Kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan sembahyang sunat qabliyah tadi,
Sebelum subuh sembahyang sunat qabliyah. Dia akan jadi pahala fardu. Dia akan jadi pahala wajib. Sunat dia beza dengan wajib. Sebab tu sembahyang sunat boleh duduk. Walaupun sihat. Tarawih 20 kita kata, penat aku nak buat 20. Aku nak duduk separuh, boleh. Tak masalah. Tok Imam kata, sakit belikat Tok Imam pun nak duduk juga. Boleh. Tok Imam duduk depan, tak ada masalah. Tok Imam duduk depan, makmum berdiri, tak ada masalah. Cuma pahala duduk ni separuh daripada pahala berdiri lah. Sebab separuh duduk dah. Cek. Jadi macam Indonesia tu lah. Wal madhumani wal dhalin amin. Hak tu. Hak geruk-geruk tu lah. Hak geruk semaya tak sah. Itu tak sah tuan-tuan. Itu semaya tak ada tamakninah pada mazhab kita Syafi'i. Saya teratih dah baca Fatihah dia senapah tu tak jadi. Kita tengok video, klip video tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Lepas tu surah apa dia baca tak tahu. Tapi ramai pengikut dia. Yang perempuan pun ramai. Makcik baca pocong. Laju betul dia semaya ya Allah. Dia nak buat juga ibadat 20 rakaat dalam masa 7 minit. 20 rakaat dalam masa 7 minit. Siap temu ramah TV lagi. Kelebihan pokok dia. Jadi ni bulan untuk kutip pahala. Nak banding ni Mekah ada beratus ribu, maka sini Allah bagi istimewa khasais li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi rasa bukan terkilan dengan Allah dak. Nabi rasa ya Allah, engkau bagi umat aku baina sittin ila sab'in. Umur umat Muhammad ni 60 ke 70 tahun je. Berbanding dengan orang Bani Israel dulu umur panjang. 900 tahun, 500 tahun, 1000 tahun pun ada. Jadi Nabi teringat ada satu kisah Bani Israel, dia hamdus silah. Hijau dia ialah pikus jatuh. Pikus jatuh dia selama 200 tahun. Hijau dia hamdus silah 200 tahun. Jadi Nabi tengok dia ni hijau fi sabilillahnya 200 tahun dah. Maka nak banding dengan umat aku ya Allah, umat aku kau bagi dah lah umur pendek. Pemalah pula tu. Ada lagi tak ada. Dah lah umur pendek wa kusala. Kusala ni malah. Malah kita sebenarnya. Kau rajin bangun tahajud sahur. Kau tak terpaksa takut lapar. Tak bangun. Sungguh. Itu yang gelia ambil khemur seperti keluar. Ngap kemai ambil air kum lekat biji melentai sini. Dia kalau nak macam tu pastikan biji tak ada. Buang biji tu malam buah bekas buat kita malah. Malah kita. Kalau tidak kerana takut lapar siang hari kita tak bangun dah sahur. Sungguh malah. Memang umat Muhammad di bekal ni rasa malah. Lepas tu pelupa. Malah dan lupa. Sebab tu ya buat ngegar bangun makan pukul 8 pukul 9 pagi dia malah. Jadi Nabi sendiri kata ni umat aku umur pendek berkata dengan malah. Bagaimana nak berlawan dengan Bani Israel yang mana ada dah kisah pun 200 tahun pikus jatuh. 200 tahun perang je kerja dia. Maka sudah pasti umat aku tak boleh nak balah, tak boleh nak lawan. Maka Allah kata ya Muhammad, mu jangan risau. Aku bagi kepada umat engkau khasais, satu keistimewaan yang aku tak pernah beri kepada umat-umat yang lain. Aku tak beri. Iaitu aku anugerahkan kepada umat engkau satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Iaitu malam Al-Qadar. Cumanya aku tak takyinkan mana satu malam Al-Qadar sepanjang Ramadan. Jadi Allah ilhamkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari ganjil. Kalau ikut dia pada hari-hari ganjil. Kemudian takut tersilap. Maksudnya kalaulah kita puasa pada hari Ahad contohnya, kan? Maka hari ganjil dia mungkin jatuhnya pada hari Isnin, katakanlah, ataupun hari berikutnya. Dia kira 10 hari itu hari yang ganjil. Maka Nabi takut tersilap, maka Nabi kata engkau ambillah
10 awakhir, ashrul awakhir. Sebagai nak ihtiyat untuk dapatkan 83 tahun sama dengan orang yang pikul senjata Bani Israel tadi, maka Nabi kata muambillah 10 akhir Ramadan. Dalam 10 akhir Ramadan dia ada malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Itu ada malam ganjil. Tetapi oleh kerana takut salah, maka engkau ambillah bermula malam ke-10 akhir itu untuk dapatkan 83 tahun. Siapa yang beramal pada malam itu sama dengan pemuda Bani Israel yang pikul senjata 200 tahun. Satu malam yang engkau buat sama dengan 83 tahun orang Bani Israel yang pikul senjata fi sabilillah. Itu istimewanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah. Maka 10 akhir ni lah saya kata tadi offer daripada dunia, offer sogo, offer kamda, offer jalan tak, offer semua sekali, offer yang paling murah pada 10 akhir. Saat-saat akhir kemuncak. Dan ketika itu jugalah Allah offerkan dengan kita dengan 83 tahun ibadat. Satu kebajikan yang kita buat pada malam Lailatul Qadar bersamaan dengan 83 tahun. Satu ibadat. Kita belanjalah malam itu RM1, maka 83 tahun kita belanja seolah-olah. Seolah-olah kita belanja 83 tahun. Kalau kita belanja RM10, maka seolah-olah kita belanja 83 tahun. Kalau kita belanja RM100 pada malam Lailatul Qadar, seolah-olah kita 83 tahun belanja fi sabilillah. Maka begitu juga ibadat yang lain. Sebab tu 10 akhir nanti susun atur betul-betul jadual kita. Susun atur. Jangan tinggal. Kaedah guru saya, dia kata jangan tinggal solat isyak berjemaah. Kemudian diikuti dengan solat rawatib. Ini banyak kekeliruan orang kita. Nak kejar tarawih, ba'diyah isyak dia tak buat. Banyak ba'diyah isyak dia tak buat. Sebab nak kejar untuk dengan tarawih. Tarawih bukan suruh dia kejar. Dia tak akan habis sampai ke subuh. Subuh baru habis tarawih. Ba'diyah lah. Sini buat, okey, alhamdulillah. Tempat yang tak buat, terpaksalah kita bisik kepada AJK. Kata Ji, tolong bagi ruang kepada orang yang nak sembahyang ba'diyah. Tak sedap pulung sangatlah. Tarawih tu nak cepat. Biar dia habis ba'diyah dulu, barulah kita sembahyang tarawih. Bila masuk tarawih, jangan lupa juga doa iftitah. Tak baca doa iftitah. Nak cepat. Dalam 8 rakaat. Nak cepat lagi. Kalau adalah pahaman kata 4 rakaat. Ada dah buat 4 rakaat. Rasa-rasa lah. Tak ada. Setakat ni 8. Itu pun timbul isu pun kan YouTube. YouTube pun kan kata 8 rakaat bukan tarawih. Kan? 8 rakaat itu sembahyang malam Nabi, qiyam Nabi, bukan tarawih. Tarawih bermula 20 rakaat. Betul? Dalam YouTube duk balah. Sehari 2 baru ni. Duk balah yang tu. Tapi kita masyhur 8. Bukalah kitab-kitab besar pun ditulis 8. Tarawih 8 rakaat. Maka kita ambil tarawih 8 rakaat lah. Walaupun pandangan itu kata bermula 20 rakaat baru kira tarawih. Tapi kita ambil bersandarkan kepada sebahagian besar daripada ulama. Mungkin ada pandangan demikian, tapi pandangannya yang tidak ramai. Kita ambil pandangan ramai, iaitu 8 rakaat. Jadi siapa yang buat 8 rakaat, maka seolah-olah dia buat 83 tahun. Susun balik jadual kita, isyak jemaah, sembahyang ba'diyah, tarawih 8 rakaat, witir. Witir ni pulaknya sempurnakan dengan imam. Jangan kita buat warak kita kelewat kat rumah. Jangan. Untuk bulan Ramadan ni witir buat dengan imam. Ini dipanggil work smart. Kalau buat di rumah tak dapat pahala dengan imam. Ka'anna qiyamul laila kullahu, Nabi kata, siapa yang witir ma'al imam, seolah-olah dia mendirikan sembahyang malam sepanjang malam sehingga subuh.
Dia balik tidur dah. Tapi seolah-olah dia mendirikan sembahyang malam sehingga subuh. Apa cara dia? Dia buat witir bersama dengan imam. Berbanding dengan orang yang buat witir seorang-seorang di rumah. Dia buat witir. Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar dia tak witir dengan Nabi. Sehingga Nabi tanya, "Ya Umar, aku tengok engkau ni tak sembahyang witir pun dengan aku di masjid." Dia kata apa? "Ya Rasul, aku confident aku akan bangkit malam untuk berwitir." "Kau Abu Bakar macam mana Abu Bakar?" "Saya berwitir dengan engkau ya Rasul. Sebab aku tak yakin aku boleh bangkit malam. Takut-takut aku terlepas daripada witir. Kalau terlepas daripada witir, aku tidak digelar ahli witir." Ahli witir ni mana dia tak pernah tinggal witir dalam hidup dia. Kita ni biar digelar ahli witir. Biar Allah kenal kita sebagai ahli witir. Sebab dia ada kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha witrun yuhibbul witir. Allah itu ganjil, sukakan keganjilan. Witir. Kita terima ganjil lah, terima. Allah sukakan witir. 7, 9, 11. Sebab itu banyak kita buat amal itu dalam keadaan witir. Maka witir dengan imam itu work smart. Sebab kita akan dapat pahala sepanjang malam sehingga subuh esok. Berbanding dengan orang yang witir sendiri sebelum subuh. Hari biasa afdal witir sendiri. Hari tidak Ramadan, witir sendiri lebih baik. Kalau kita yakin kita boleh bangkit sebelum subuh, sempat witir walaupun 1 rakaat. Tapi saya telah cuba, saya lah, mungkin tuan-tuan lain, saya telah cuba untuk witir di rumah beberapa kali dah, bulan selain pada Ramadan. Tapi harapanku hampa, bergantung pada dahan yang rapuh. Zaitun sami'un. Tak ada apa-apa. Qalu inna lillah. Sedar-sedar orang azan subuh, ambil sembahyang, pum, surah sebelah rumah. Kalau rajin lah tak. Witir entah ke mana. Malam besok cuba lagi. Tak buat di surau. Sama juga. Khalal lebur. Lebur pula. Jadi dah seminggu duk try. Maknanya kita banyak lebur daripada jadi witir. Maka ala kulli hal, buatlah di masjid surau. Habis sembahyang isyak, terus buat 3 rakaat witir. Sama ada nak 1 salam ataupun 2 tahiyat 1 salam, ataupun 1 tahiyat 1 salam, tak ada masalah. Paling baik 2 1 syafa' wa witir, 2 rakaat kemudian 1 rakaat jadi 3. Ada satu lagi kaedah 3 terus, tak ada tahiyat awal terus tahiyat akhir pun boleh, tak ada masalah. Kita pun buat di masjid surau. Titik, habis setakat tu. Akaun kita pun tutup setakat tu. Balik rumah kita pun baca Quran. Balik rumah kita pun layan anak-anak, tengok apa buku pelajaran dia, layan isteri kat dapur untuk dia nak masak sahur, kita layan dia di dapur sebagainya. Layanlah abang-abang, ayah-ayah yang ada ni, kita layan isteri kita kat dapur. Dia penat, dia mengantuk nak masak sahur dan sebagainya. Bila kita ada dekat dia, dia lagi semangat. Semangat dia lain daripada kita duduk bungkang depan TV, dia tengok WhatsApp dan sebagainya. Betul, kita duduk kat dapur, tak payah nak kalut sangat kita. Kita ambil bawang putih sebiji, pegang je. Tak payah buat apa-apa, pegang, duk pusing bawang. Handphone duk kat bawah. Handphone nak jawab girlfriend WhatsApp ni. Duk pegang bawang putih. Dia tengok, "Abang, sahur kau nak makan apa Ikut awak lah. Sup kau ikut, okey lah. Teng. Lepas sup kita pun pusing bawang pula. Kata, "Bang, telur dadar, kailan ikan masin, boleh tak?" "Boleh lah." Keteng. Letak tepi bawang putih, ambil bawang merah pula, lambung. Plum. Bang, kalau kita buat mi Bandung tak? Mi Bandung sahur tau. Menu buka puasa jadi menu sahur. Mana dia semangat rajin. Berbanding kalau kita duduk kat luar, duduk tengok TV. Bukan kita buat apa tu. Handphone ada sebelah lah, takut emergency apa-apa kan. Kejap-kejap dia jenguk. Orang tua duk tengok apa? Macam tengok telefon. Dia sanggup duk tumis bawang dah tutup. Pak, dia tutup. Dia duduk sebelah. Nak main handphone nampak dia kata. Dia tak buat nampak cemburu lagi, dia buat duduk sebelah. Kita pun senyap. Tak nak buat apa dah, bini duduk sebelah Dapur tak masak lagi. Pukul 12 dah. Ngatuk, tidur. Bangun pagi esok pukul 5.
Nak buat apa pukul 5? Rebus telur masing pun tak ada masak. Lembek lagi telur masing. Nampak tak? Beza kalau kita layan dia duduk dapur. Dia duduk ya. Walaupun kita mengatuk duduk gitu pun tak apa. Asal dia sebelah. Dia rasa dia dihargai. Macam bulan ni, bulan dekat nak raya ni. Ambil hati dia, bawa isteri pergi habit jual. Bawa pergi. Ambil tangan dia. Baru gaji kan. Jalan masuk. Dia biasa kedamah ni, kalau duduk dalam tu paling mahal. Dia ikut partition dia dalam, tengah, depan. Depan ni maksudnya hak paling murah. Itu silat-silat Zulian tu. Maknanya orang motor budak-budak jahat mak-mak pik apa tengok duk jeling, kalau dia rabuk ambil pun yang dalam dulan tu hak tu harga murah ataupun Zulian. Display buruk-buruk. Tapi hak mahal duk dalam. Kita bawa dia pun tengok. Orang tu mai kira tak. Oh ni buka bunga baru cantik dekat ni. Cantik-cantik bunga baru. Oh berapa ni? Yang ni sekarang ni 1 gram 185 tak. Ini dalam 7,500 kak. Oh. Kita hak pegang 7,500. Kita melangkah ke depan sikit. Hak kat 5,000 pula. Dekat-dekat dengan pintu keluar ya. Musim ni ada 2 hala. 1 hala masuk, 1 hala keluar. Dia gitu je. Dia pergi kat 5,000 pula tengok. Berapa ni? Tak. 5,355 ringgit. Oh. Boleh tahan bunga dia. Cantik juga gelang ni. Ini dia punya lukisan dia. Corak apa ni? Dahir ke? Kain batik ke? Ada berapa jenis Corak emas banyak kan? Banyak berpuluh-puluh corak emas. Langkah ke depan lagi. Hak 4,000 pula. Tengok. Oh ni 1,999 ringgit 99 sen. 2,000 lah Melatan weh. 1,999 ringgit 99 sen. Supaya tak nampak 2,000. Mampu murah lah kononnya. Bunga dia ni macam ikat dahir kan. Ini ikat tulang beluk ni. Oh gitu. Lepas tu tengok Allah. Bazar Ramadan nak tutup dah ni. Kurang setengah. Okey jom lah dek. Kita balik. Orang tangan dia keluar cepat-cepat. Sebelum dia terikat dengan kedamah tu. Maknanya kita tak beli pun dia ambil hati. Faham? Ambil hati sudahlah. Dia kata dia ingat kau nak beli. Allah tengoklah dulu. Dekat raya dia timbuk comel lagi. Dekat raya balik kapung lah. Tak yakinlah kedamah. Tu cara dia lah. Bukan bodek. Maknanya cara ambil hati. Macam duduk dapur tadi lah. Duduk dapur bukan kita masak pun. Ambil hati dia. Kaedah. Kena belajar lah. Ustaz ambil hati tu. Baik. Jadi bila bulan ni bulan yang untuk ambil pahala. Sikit lagi. Tak habis lagi. Waktu masuk syuruk lagi. Bila bulan ambil pahala. Allah bagi 83 tahun. Maka kita susun. Guru saya kata susunglah malam tu. Lepas daripada tarawih. Lepas daripada morib. Witir morib. Witir ingat Witir tu kena buat dengan imam. Buat dengan imam. Macam kita duduk semayang. Selepas bagi salam. Jangan bergerak kedudukan kamu sehingga berakhirnya la ilaha illallah. Allah apa ni? Astaghfirullah 3 kali. Lepas tu lepas astaghfirullah kita baca apa? La ilah lagi lahul mulk yuhyi wa yumiit wa huwa ala 10 kali. Nabi kata kalau nak work smart 10 kali. Dunia ni milik kamu habis. Pada hari itu dunia ni milik kamu. Kalau kamu buat macam tu ambil 10 kali. Boleh kita duduk wirid biasa 3 kali lah. Itu wirid biasa. Tapi wirid yang luar biasa yang diamalkan oleh awliya illah, para sahabat dan Nabi sendiri 10 kali tanpa bergerak. Maksudnya kalau kita duduk iftirash. Kalau kita duduk tawarruk. Maksudnya kita duduk macam tahiyat akhir atau tahiyat. Macam mana sekalipun kita duduk atas kursi pun sama. Jangan gerak lagi. Sehingga habisnya 10 kali. Wahdahu la syarikalah hingga 10 kali. Habis tu barulah Allahumma ajirna minan 7 kali pula. Itu yang diamalkan oleh awliya illah. Tapi diamalkan oleh kita di Malaysia, Nusantara khususnya ialah 3 kali. Ini maknanya nak ambil peluang di bulan Ramadan ni supaya apa yang kita buat tu maksimum. Jadi habis witir kita pun ada moril lah di surau, mungkin setengah tu ada moril, setengah tu take away tak apalah. Balik rumah kita membaca Quran sikit. Quran ni kena baca macam khutbah.
Semalam lah siapa yang mahir. Dalam hadis yang lain manil mahir bil Quran. Tapi hadis yang kemarin man hafazul Quran. Kalau tuan-tuan ingatlah khutbah kemarin, iaitu siapa yang membaca Quran dan menghafaznya ma'al kiramil bararah, mana dia bersama para malaikat yang sentiasa dimuliakan oleh Allah. Siapa yang membacanya sahaja, maka falahu ajrani, baginya 2 pahala bagi dia. Itu hadis yang kemarin yang ambil petik sikit mengenai Al-Quran, kalam suci. Sebagai apa tajuk dia kemarin? Kalam Allah yang diberkati, rahmat, begitulah lebih kurang. Maksudnya bulan ini bulan untuk kita baca Quran. Jadi susun untuk malam 10 akhir ni, biar ada malam tu dengan baca Quran. Malam tu biar ada baca Quran. Nak tidur mengantuk sangat dah, nak tidur baca dulu sikit Quran. Baca Quran sikit. Dan sebelum tidur juga, dan sebelum daripada subuh juga, sedekah. Ini petua untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baca Quran walaupun sehelai ataupun satu muka surat, kemudian bersedekah sebelum fajar. Maknanya sebelum tidur nak sedekah boleh, sebelum fajar, sebelum subuh pun sedekah pun boleh. Sebab sedekah sebelum daripada subuh lebih afdal berbanding lepas subuh. Sebab malaikat sedang berdoa kepada mereka yang bersedekah sebelum daripada subuh. Sebelum azan tu kita sedekah. Ustaz, kita tak pergi masjid lagi, tak pergi surau lagi tak, kat rumah lagi, maka pergi kedai RM2 ataupun DIY tu beli, orang Kelantan panggil celeng. Orang Kelantan panggil celeng. Asal perkataan tak tahu. Orang Kuala Lumpur panggil tabung. Orang Kelantan panggil celeng. Tak apalah mana-mana tak. Sebab celeng tu sebenarnya tempat simpanan duit siling. Sebab duit tak ada, duit besar tak ada, duit siling. Celeng. Boh dah itu. Jadi sebelum subuh kita masukkan. Sebelum tidur RM1, sebelum subuh RM1. Contoh RM1 lah. Kalau RM10, RM10 lah. Maka komplit lah untuk dapat Lailatul Qadar. Siapa yang bermula sembahyang Isyak, ada sembahyang Isyak Jumaat, ada Ba'diyah, ada solat witir, ada tarawih, ada witir, ada mori, ada baca Quran, ada sedekah, ada tolong isteri dan sebagainya, sampailah sahur, sampailah subuh. Maka siapa yang mendirikan malam tu, maka dia dapat Al-Qadar. Semua amalan dia tu didaratkan dengan 83 tahun. Kalau 1 tahun kita dapat 83 tahun, dah 10 tahun kita dapat umur kitanya 830 tahun beribadat, lebih utama daripada 200 tahun ahli ibadat yang pegang senjata tadi. Itu istimewanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan khusus untuk kita, iaitu amalan kita digandakan 83 tahun berbanding dengan orang lain. Biarlah kita umur pendek tak apa. Umur umat Muhammad tak panjang, tapi ibadat Allah kali gandakan. Tapi kena pandai, kena work smart. 10 akhir ni kena susun. Bukan kena berjaga malam. Tidurlah. Tidur macam biasa, tak ada masalah. Cuma kita atur susun tu biar kena. Jangan luput akan sembahyang tarawih. Isyak beriman jangan luput. Ustaz nak pergi ke ni jalan tar lah ustaz, nak pergi cokek sebab dia jualan murah. Pergilah. Ada masalah pergi. Nak berbuka bersama anak-anak di luar lepas maghrib apa pergi. Tetapi syaratnya balik nanti walaupun tak pergi ke masjid, tak pergi ke surau, Isyak berjemaah dengan anak isteri, tarawih jangan lupa, witir jangan lupa, Quran jangan lupa. Isteri kata tak sempat lah sebab musim ni lah kita nak buat semprit, musim ni lah nak buat biskut arak, alamanda macam-macam nak buat. Kata tak apa kak nak buat situ, cari satu tempat yang mana letak oven dia ke, microwave ke, melata apa ke, situ boleh telus jadah. Maknanya kita masuk biskut arak tu kat dulan dia, masuk dalam oven, kunci 2 minit, kita pun Allahu Akbar, sallallahu alaihi, tutup, masuk. Sebab kita tahu dah, kalau hak hangit suami akan makan, betul tak? Cuba tanya orang perempuan, akak-akak, kenapa biskut hangit diberikan kepada suami 2 saat daripada sekarang?
Banyak lelaki komplain kat saya, ustaz saya hitam ni sebab makan biskut angin dia tu. Tapi saya tengok memang betul. Hak molek-molek dia akan simpan dalam balang untuk hari raya bagi orang makan, betul. Yang hangit-hangit ini muka-muka ni hak makan hak angin. Oh, biskut angin. Sedap ke ni abang biskut tu? Sedap, dia rasa macam bakar, biskut bakar. Rang berkerim, kau. Crunch, kau. Oh, angin tu sebabnya takut bazir dah. Tapi sian kat tu lelaki. Bagilah hak molek Hak ni seprit hak molek ni hak tu hangit sikit Jadi daripada bazir kalau abang nak makanlah tak. Ustaz suruh maya tarawih juga. Ada saja maya tepi tu salah timing Allah, abang pun baca panjang ayat. Nak nak baca. Oh, kan orang Kelantan tak lagi tarawih dah. Kecuali jajahan. Balah pula dah. Baik. Habis yang tu untuk Lailatul Qadar. Cumanya Imam Ghazali lah, ini petua Imam Ghazali untuk malam Lailatul Qadar. Ini sipil dia. Kita bukan tak boleh pakai, bolehlah jadi panduan. Kata dia kalau puasa kita jatuhnya pada hari Ahad dan juga hari Rabu. Jadual dia. Ahad dan Rabu, maka kata dia malam Lailatul Qadar jatuhnya pada malam ke-29. Ini Imam Ghazali. Dia punya petua. Ahad dan juga Rabu jadual dia. Sekiranya puasa itu jatuhnya pada hari Isnin, 1 Ramadan jatuhnya pada hari Isnin, maka malam Lailatul Qadar jatuhnya pada malam 21. Sekiranya puasa jatuhnya pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar jatuhnya pada malam 27. Sekiranya puasa jatuh pula pada hari Khamis, maka jatuhnya Lailatul Qadar pada malam 25. Dan kalau puasa pada hari Jumaat, Lailatul Qadarnya pada malam tak ada lagi 23. Maka kita pun tengok jadual kita puasa pun ni. Puasa pun ni hari apa? Selasa. Maka seolah-olah Lailatul Qadar malam 27. Sekiranya betul dan tepat kita puasa itu hari Selasa. Kalaulah kita tengok anak bulan tu tak nampak, patutnya nampak tapi tak nampak, maka kita puasa makan hari sehari. Mana puasa sepatutnya hari Isnin. Contohlah kan. Maka kalau hari Isnin jadualnya Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Sebab tu Nabi kata untuk memudahkan kamu ambillah 10 akhir. Jadi 10 akhir itu genap kau ganji akan kena. Cuma banyak hadis kalau tuan-tuan tengok dalam banyak-banyak kitab, Jawharul Mauhub di antaranya kitab-kitab fiqh lama. Dia ceritanya bila 10 akhir tu Nabi bagi macam tu. Aku dah terlepas dah. Ambillah malam ke 21. Kalau kamu tak dapat malam 21, kau ambillah malam 23. Itu motivasi Nabi SAW supaya kita ni ihtisabah. Sebab tu keluar hadis, man qama, bukan Ramadan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisabah. Hadis yang biasa kita dengar, man shoma, betul? Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah dan ihtisaba, mengira-ngira dan mengharap-harapkan daripada Allah, maka Allah ampun dosanya yang terdahulu dan terkemudian. Taqaddam wa ma ta'akhkhar. Kita kena faham dosa taqaddam ni dosa macam mana, dosa ta'akhkhar dosa yang macam mana. Dosa taqaddam ni dosa yang kita tak ingat dah. Kita balik katakanlah umur 15. Tentu ingat dah umur 15 tuan-tuan dah balik, bermimpi dah kan orang lelaki, orang perempuan dah tahid. Berapa harikah puasa yang pernah kita tinggalkan? Berapa banyakkah dosa sembahyang yang kita tinggalkan? Itu melibatkan dosa dengan Allah, bukan dengan makhluk. Dengan Allah, dengan makhluk kena selesai makhluk, dengan Allah. Berapa banyak dah kita tinggal puasa masa kita umur 15-16? Ataupun memang tuan-tuan balik saja sebulan cukup puasa. Rasa ada curi-curi makan, rasa-rasa
Masa umur 15, tiga. Kawan-kawan pun naik basikal, aku naik motor pergi kebun itu ada buah rambutan. Ambil 2-3 biji, pak mamuh. Dah, minum air senyap, balik muka toya, buat muka lapar. Tak pernah buat macam tu. Tak pernah sabar. Hai, aku tengok tak pernah sabar ni. Pasal aku pun buat. Zaman-zaman awal kita baru awal lagi. Zaman-zaman momentum tak puasa umur 14, tak balik lagi. 15 mimpi. Patutnya puasa dah tahun tu, tapi tak penuh. Puasa tapi tak penuh. Kadang-kadang balik sekolah kan, kayu mereka jalan kaki, air letih. Dulu tempayan, air dalam tempayan. Dia punya gayung dia, apa ni buah kelapa tu kan. Sejuk nak mampu air sedap. Hodo. Siang tak pada hak ujung tu. Hak tak tahan. Dia lalu kat atas bibir tu. Mula-mula buang dulu. Oh, natang sejuk dah. Tarik dalam dah lah. Tarik dalam. Sedap rupanya. Siang pula. Mak kata, lama basuh kepala dah panas mak. Hak tu tak rasa dah lah tu. Tak ada tu. Hak tu takodam dia panggil. Tu dosa lepas yang kita tak ingat. Dosa tuan-tuan hak lepas taubat masa umur 15 16 ada girlfriend. Betul lah girlfriend kita dirawat banyak. Hak tu ada pecek dirawat tak puasa. Hak tu dosa tu tak kedai. Tak kata ingat tak ada girlfriend. Muka comel belaka tak ada girlfriend mesti ada. Ada girlfriend kita kena ke dia gurau kadang-kadang, setuh dia kadang-kadang tu dosa tak kedam yang kita tak ingat. Tapi oleh kerana kita puasa, aku puasa kerana Kau ya Allah, maka dosa aku taqaddam Allah ampun. Tengok hikmat dia. Ma taqaddam hak dulu hak tak ingat dah, Allah ampun juga. Wa ma ta'akhkhar hak mari. Dosa kemarin pergi bazar Ramadan tengok hak tiba roti canai pakai baju seksi. Pakai baju warna putih lengan pendek, bagi dalam dia roti canai, martabak. Martabak tu pernah tengok cukur dia tu kan. Cukur dia warna apa? Merah kepingan tak? Merah kepimpingan dia. Baju putih, ketat, bra warna pink tu. Kena hujan. Cuba tuan-tuan pejam mata. Saya tak payah pejam mata, saya nampak dah pasal kereta saya warna pink. Dosa tu dosa ta'akhir. Dosa kemarin, dosa semalam yang kita ingat. Maka oleh kerana kamu puasa dengan penuh keimanan, yakin ini arahan Allah, kerana Allah akan buat wahtisabah tu. Wahtisabah maksudnya menghitung-hitung akan pahala dan menghitung-hitung akan harapan Allah terima puasa aku dengan Allah mengampunkan dosa aku hak lepas aku tak ingat dan dosa hak semalam. Dengan sebab kita puasa. Satu hadis. Hadis yang kedua, man qama ramadanan imanan. Bukan soma, qama. Siapa yang berdiri malam secara keimanan. Mana aku ni berdiri malam, witir, aku tahajud, aku tarawih. Ini kerana Kau ya Allah. Maka diampunkan dosanya terdahulu dan terkemudian. Hadis yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Maknanya gabungan tiga hadis ni, bermula orang yang berpuasa Ramadan tetapi tidak ada qiyam, Allah ampun juga dosa dia terdahulu dan terkemudian. Siapa yang puasa kemudian dia qiyam, Allah ampunkan juga lagi dosa terdahulu dan terkemudian. Siapa yang berdiri malam Lailatul Qadar, mana 10 akhir Ramadan, juga Allah ampunkan dosa yang terdahulu dan terkemudian. Makna sayangnya Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa macam tu sekali. Mana kita tak sempat, mungkin qiyam biasa tak sempat, kita sempat pada 10 akhir je. Maka dia ni sebenarnya kena ambil berat, iaitu di 10 akhir Ramadan. Tapi kita berlakunya 10 akhir makan susu. Betul. Lillahi ta'ala. Haji tengok tak percaya. Setiap tahun daripada dulu, kini dan selamanya. Balik kampung dah. Masalahnya kampung tak penuh juga. Manakala balik kampung, surah masjid di bandar ni kosong, okey lah. Tapi di kampung tanya, mana penuh? Macam biasa je. Makin kurang lah, depan juga. Maknanya mu balik mu duduk rumah ha, mu tak pergi masjid. Kita buat dah perbandingan, kita telefon lah. Mana ni? 10 hari tak ada dah ni, masa tidak Covid kan. Sama je kampung. Banyak kereta masuk kereta. Tapi surah tak ada. Adalah seorang dua nampak muka-muka baru.
Tapi muka-muka lama hak kapung keluar tak. Dia pergi makan colek awal. Dia pergi makan colek tahu. Kalau dia Kelantan sahur lah. Makan colek kedai janda. Sahur benar. Terawih mesti cepat. Kalau lambat, lapan nak cepat. Enak kulhu. Dua tu je. Lambat sikit tu imam baca. Amma yatasa'alum ko. Lam yakuni ko. Dia pergi kedai. Lepas maya juga. Tapi dalam hati merungu. Alah boleh jadi tu imam sekali. Allah. Pandainya baca. Aduh. Amma yatasa'alum lah. Gagak pula tu. Sedap dia kata ketua imam. Tolak dia depan kali. Enak pun tak lepas. Sedap kata ketua imam. Banyak kayak gitu lah. Bila tak boleh semayang di masjid surah, barulah tahu. Jadi tu imam sendiri. Dah lah tahun lepas jadi tu imam sendiri dari rumah. Bini anak tahu belakang dah. Abah membaca ke apa lepas ni? Tahu dah mah. Enak atau enak. Enak atau enak abah tu. Enak kulhu. Barulah kita tahu. Abang suami ini rupanya abang kulhu wa inna a'tayna. Habis selesai. Tak apalah asal kau baca, asal kau buat tak. Jadi malam yang saya sebut tadi tu Imam Ghazali itu petua Imam Ghazali. Tetapi banyak ulama ikut petua ni kena. Sebab dulu kita puasa tepat tepat pada tarikh dia tu tepat. Yang ni ke Allah Alam kita pun tak tahu. Maka itu petua yang diberikan kepada kita untuk mengejar memburu Lailatul Qadar. Jadi kita semua ada balik kampung kau tak balik kampung kau 10 akhir lebihkan sikit amalan. Kau tak boleh juga istiqamah amalan tu macam saya sebut tadi. Cukuplah untuk kita mendapat Lailatul Qadar. Di samping tu 10 akhir kalau ada iftar jama'i kita donate banyak-banyak bagi. Moga-moga kekuatan daripada yang kita berikan itu membawa dia untuk qiyamul lail, maka kita juga akan berkongsi pahala dengan dia. Jadi setakat tu dulu sebagai peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Sebab tak ada air. Kalau ada air pukul 8. Dia kalau tak air tu mungkin buat tak ingat buka prank tengok sajalah orang lain tak. Kita pun musafir daripada presiden sebelah mari sini tu kita musafir lah. Saya pernah duduk dengan orang Syiah di Mesir 4 tahun. Dia tak pernah sembahyang Jumaat. Dia sembahyang jamu. Bukan kosa sembahyang jamu. Dia kata, "Mak, mu tak pergi masjid." Aku sembahyang dah dia. Sembahyang apa? Sembahyang jamu. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Kau mana? Kita kan dunia menuju akhirat itu suatu permusafiran. Dunia menuju akhirat. Jadi kita sepanjang tahun itu, sepanjang umur kita musafir. Sedap air dia. Jadi dia tak pergi jemaah. Kita kalau nak pergi jemaah, dia tak payah pergi jemaah. Dia duduk rumah. Balik dia semayang. Bukan tak semayang. Jaga semayang. Hitam dari. Mut'ah lagi. Mut'ah. Kahwin mut'ah. Kata gini, "Mak, adikmu ada mak anak perempuan. Aku nak kahwin dengan adik kau dalam 5-6 bulan." Gila kau pun ni. Apa pula gilanya kau kahwin dengan tu? Boleh? Aku tak apa hukum Allah Ta'ala ni bukan double standard. Kau boleh aku tak boleh. Maknanya Syiah ni ajaran Syiah untuk kelebihan dia ambil. Mana kelebihan dia lah. Dia kahwin 5-6 bulan dia cerai. Dia bukan cerai, terbatal dengan sendiri. Sebab dia kahwin bertempoh kan. Saya kahwin dengan awak dia selama 6 bulan sebagai contoh. So habis 6 bulan expire. Kena renew mula rotek tu. Kalau tak renew dia boleh kahwin dengan orang lain pula. Sedap banyak. Kahwin 6 bulan tiba-tiba mengandung. Contoh dia. Lepas tu orang lain pula nak kahwin tu. Edah. Maknanya ajaran dia ni memang sesat. Jelas sesat dia. Dan dunia menuju akhirat. Jamak sepanjang masa. Tapi kalau ajar senyap-senyap. Ramai pengikut Betul. Kita tak payah semayang, kita jamak. Tapi semayang, kita tak menghadap Allah Ta'ala, kita terus semayang. Tapi cuba fikir, kita dunia menuju akhirat. Kan musafir. Takkan tak boleh jamak. Kau tu memikir, betul lah. Ni lah guru aku cari ni. Jadi gitu lah. Macam kita ahli rokok lah. Macam kita ahli rokok Kita akan cari ustaz yang mengiyakan rokok tu boleh. Kalau rokok tu tak boleh, kita kata ustaz ni lain kali jangan ajak lah ustaz ni. Teruk. Kasar betul. Tapi hak mari yang kedua pula, yang ni pun tak boleh juga. Haram. Mari yang ketiga, macam mana hukum rokok ni
berpandukan kepada individu. Kalau dia tidak merosakkan individu, maka dia sunat. Wah, sebab apa sunat? Sebab menjadi semangat untuk kita tahajud malam. Bila kena rokok gudagangan sebatan, kita boleh sembahyang 2 rakaat tahajud. Kalau kena 2 batang, 4 rakaat. Kalau 3 batang, 6 rakaat. Bukankah itu satu benda yang sunat dan dituntut oleh agama? Ni ustaz ni bagus. Inilah ustaz yang marvelous, Jawa kata. Kita cari hak mana sesuai kita. Hukum ni bukan double standard. Hukum tidak double standard. Hukum Allah tetap dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada tanya ke? Hak puasa? Nak sebut panjang sangat. Takut ada. Sahur sehingga masuk waktu subuh. Batal puasa, wajib imsak, wajib qada. Faham Subuh 5.56 sebagai contoh. Hari ni 5.56. Kita makan, kita duk ingat dalam kepala 5.58. 2 minit. Kita makan lagi. 5.57 duduk tengah, sedap lagi tarik cendol. Orang dah azan tapi kita tak dengar. Maka hari itu puasa kita lara, batal. Wajib imsak. Waktunya wajib tahan diri sehingga maghrib. Puasa dah batal, tapi wajib tahan diri sehingga maghrib. Tak boleh makan walaupun dah terbatal. Kemudian habis Ramadan wajib qada dan beristighfar kepada Allah Ta'ala kerana kelalaian kita. Jangan sebab lepas terbatal kita pun makan sewenang-wenang. Tak boleh. Haram. Bukan kata makruh, haram. Dah batal dah tadi, tak boleh. Macam helah untuk bersama dengan isteri yang Allah aturkan tadi, yang saya sebut nafsu tadi, yang Allah aturkan nafsu kelamin, haram siang hari. Maka kita ambil helah, kita pun suruh bini masak Maggi dulu. Yang masak Maggi yang tak boleh bang, haram. Dan kejap lagi saya nak masak awak pula ni. Makanlah Maggi laki bini, puak Maggi Korea hak pedas berasak kan. Sudah lega, sudah awak, dia pun tidur dengan bini dia. 2 pandangan ulama. Satu kata, okey, tak kena kafarah, tak kena penalti. 2 bulan betul-betul tak kena. Tapi satu lagi pandangan kata, niat engkau sebenarnya engkau nak bersama dengan isteri engkau, maka engkau wajib juga kena penalti 2 bulan betul-betul puasa. Sebab Allah tahu niat kamu sebenar, kamu nak bersama dengan isteri kamu. Sebab itu kamu berbuka terlebih dahulu. Itu kaedah dia. Maknanya kena jaga betul-betul bulan Ramadan. Jangan kita menodai dia. Sehingga orang perempuan, kalau dia haid sekalipun, dia tak boleh makan sewenang-wenang depan orang. Makruh. Tak boleh pergi ambil makanan. Duk jabat ni. KPA makan apa? Nasi ayam. Ayam sedap juga ni, ayam kampung. Tak rosak. Biasalah orang perempuan. Ni ada akak ni, 5-6 biji. Akak tunjuk akak. Akak hukum dia makruh. Tak boleh. Dia kena makan senyap-senyap, masuk bawah meja, tutup dengan langsing, makan. Seolah-olahnya begitulah. Siapa macam tu sekali, supaya kita kontrol. Ini masa bulan kontrol nafsu. Nabi kontrol nafsu dengan tak makan kalau tak lapar, berhenti sebelum kenyang. Allah sekat nafsu supaya tidak bersama dengan isteri siang hari, supaya tak makan siang hari. Semua itu adalah untuk kontrol nafsu. Supaya nafsu selepas bulan dia akan ikut kehendak kita sebagai owner, bukan kita ikut nafsu. Itu sebenarnya. Ini tarbiyah Ramadan yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lain dah? Ada tanya? Kak ada tanya? Tak ada Selesai. Tak ada. Mazhab Hanafi tak ada. Maliki, Hambali, Syafi'i. Ayah ni tak ada. Settle Jadi mudah-mudahan di penghujung dan hampir hujung kita buat tengah nak pergi hujung, maka lebih bersemangat. Jangan makin kurang energi, power kita tu jangan makin kurang, tapi biarlah kita lebih bersemangat ataupun konsisten. Yang lama pun okey. InsyaAllah kita akan sama-sama untuk mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan malam Al-Qadar insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman,
Allahumma ya Allah ya Rahim, Allahumma ya Allah ya Sami' wa ya Basir. Duhai Allah yang Maha melihat, duhai Allah yang Maha mendengar, duhai Allah yang Maha mengetahui ya Allah. Ya Allah, Engkau melihat kami pertikaian saat ini ya Allah. Kami bersimpuh rendah diri di rumah-Mu sebagai tetamu-tetamu-Mu ya Allah. Kami beriktikaf di rumah-Mu ya Allah. Ketika suasana kami dalam kelaparan kerana kami sedang menjalani ibadah kefarduan Ramadan berpuasa. Kami tahu bulan Ramadan bukan puasa sahaja, bulan ibadah, bulan sedekah, bulan berwakaf, bulan berinfak, bulan solat dan semua kebaikan-kebaikan terkandung dalam bulan Ramadan. Kami tahu ya Allah, kami tidak banyak ibadat yang kami lakukan. Engkau lihat kami pertikau dan saat ini ya Allah. Kami bermohon kepada Engkau ya Allah di rumah-Mu ini ya Allah, agar Engkau pandang kami, lihatlah kami dengan pandang kasih Engkau ya Allah, yang akan membawa kami ke syurga-Mu ya Allah. Pandanglah kami ya Allah, lihatlah kami ya Allah dengan pandangan rahmat Engkau ya Allah. Jangan Engkau pandang kami ya Allah, jangan Engkau renung kami ya Allah dengan sinis kemurkaan benci Engkau ya Allah, kerana dosa-dosa yang kami lakukan. Kami yakin dengan kata-kata kekasih-Mu Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berpuasa, sesiapa yang mendirikan malam, sesiapa yang mendirikan malam Al-Qadar akan diampunkan dosa oleh-Mu, sama ada yang terdahulu ataupun terkemudian. Lalu kami berpuasa kepada Engkau ya Allah, tinggal lagi keikhlasan kami ya Allah. Maka terimalah puasa kami ya Allah, walaupun tidaklah seikhlas mana kami lakukan ya Allah. Ya Allah, terimakanlah solat kami ya Allah, walaupun tidaklah kekhusyuk mana kami lakukan ya Allah. Terimakanlah permintaan kami ya Allah, walaupun lidah kami tidaklah sejujur mana sekalipun kami bercakap ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Engkau Maha tahu akan segala isi hati kami ya Allah. Pertikau dan saat ini ya Allah, kami mohon keampunan-Mu ya Allah daripada segala dosa yang kami buat ya Allah, dosa zahir kami ya Allah, dosa batin kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, kami sedang berbicara dengan Engkau ya Allah, dengarkanlah bicara kami ya Allah. Kami tahu ya Allah, kami tidak pandai untuk menyusun kata-kata indah untuk melembutkan amarah-Mu ya Allah. Kami tahu ya Allah, Engkau marah dengan kami ya Allah. Sebagai buktinya ya Allah, Covid sedang melanda kami ya Allah, masih lagi berluasa, bahkan meningkat demi meningkat, sehingga beberapa negeri ditutup masjid-masjid-Mu ya Allah. Tak dapat kami bersolat, tunduk, sujud, beriktikaf kerana kemarahan Engkau ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon pada Engkau ya Allah, kami mohon di rumah Engkau ini ya Allah, jangan Engkau marah kami ya Allah, kerana dosa sebahagian daripada kami ya Allah yang masih lagi melakukan maksiat dosa kepada Engkau ya Allah. Cukuplah ya Allah dengan ujian Engkau hampir 2 tahun ya Allah. Kami dalam keadaan darurat seperti ini ya Allah. Pergerakan kami diatur, diurus ya Allah. Pergerakan kami disekat, ditahan ya Allah. Beriktikaf di rumah-Mu dihadkan ya Allah. Berqiyam di rumah-Mu, bertazkirah di rumah-Mu, berkuliah di rumah-Mu juga diperhati dan disekat dan diawasi oleh mereka-mereka yang telah diamanahkan oleh pihak berkuasa ya Allah. Maka ya Allah, mohon kehadrat-Mu ya Allah, Engkau angkatkanlah ujian ini ya Allah daripada bumi ini ya Allah. Engkau hilangkanlah ujian ini ya Allah, agar kami dapat kembali semula ke rumah-Mu ya Allah, tunduk bersujud padamu ya Ilahi ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, dengarkanlah bicara kami ya Allah, akan isi hati kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, Engkau ampun dosa kami ya Allah, maka ampun pula dosa ya Allah seorang wanita yang kami menumpang rahimnya ya Allah selama 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Wanita yang menyusukan kami ya Allah, wanita yang hampir habis nyawanya ketika melahirkan kami ya Allah, ketika bersimbah darah suci daripada rahim mulia wanita ini ya Allah. Kami menumpang rahimnya ya Allah, kami minum susunya ya Allah, darah keluar kerana kami ya Allah. Itulah ibu kami ya Allah, yang kami derhaka kepadanya masa-masa dahulu ya Allah. Dia telah pergi meninggalkan kami ya Allah, belum sempat kami menabur
budi bakti kepadanya ya Allah. Engkau telah panggilnya ya Allah. Lalu ya Allah mereka berada alam barzah, alam kubur pada ketika dan saat ini ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu barzah itu sempit ya Allah, sehingga tersusun-susun akan tulang rusuk ibu-ibu kami ya Allah. Maka lapangkanlah ya Allah barzah yang sempit itu selapanya rumahmu ini ya Allah, demi susu yang disuapkan ke mulut kami ya Allah. Maka lapangkanlah ya Allah barzah yang sempit itu ya Allah. Kubur itu gelap ya Allah, menakut dan mengerikan ya Allah. Maka terangilah kuburan yang gelap itu seterangnya waktu syuruk dan waktu duha ini ya Allah, agar aman damai ya Allah, tenang ibu-ibu kami di sana ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon pada Engkau ya Allah yang maha mendengar, yang maha melihat ya Allah. Ya Allah, bapa-bapa kami ya Allah sanggup kelaparan asalkan kami kekenyangan, sanggup berjaga malam asalkan kami ketiduran, sanggup hutang piutang asalkan kami mendapat pelajaran untuk kami kenal Engkau ya Tuhan, dan kami kenal Engkau ya Tuhan, lalu kami tunduk bersujud padamu ya Salam. Maka ya Allah, jangan Engkau sakiti mereka lagi ya Allah. Buat mereka yang masih hidup ya Allah, berikanlah kesihatan yang berpanjangan kepada mereka untuk tunduk bersujud kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kedua ibu bapa kami itu sebagai fitnah kepada anak-anak ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami mohon padamu ya Allah. Ya Allah, jika ditakdirkan ayah bonda kami ya Allah untuk dipisahkan roh dan jasad mereka ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, Engkau perintahkanlah Israilmu ya Allah agar berlembut ya Allah ketika memisahkan roh dan jasad kedua ibu bapa kami ya Allah. Selembut terpisah roh dan jasad kekasihmu Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar tidak terasa sakit sangat ya Allah ketika terpisah roh mereka ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, Allahumma a'inna ala ghamaratil maut. Allahumma ya Allah, ampunlah juga kami mohon ya Allah akan guru-guru kami ya Allah, ustaz-ustazah kami ya Allah yang sabar memberi ilmu kepada kami, anak cucu kami ya Allah. Ya Allah, sahabat-sahabat mulia kami yang sentiasa di sisi kami ya Allah, nasihat kami bila kami tersasar pada jalan kebenaran mereka baik ya Allah, muliakanlah mereka, ampunkanlah mereka, jiran-jiran tetangga kami ya Allah, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna warzuqna lailatul qadri ya Allah. Berkatilah kami sepanjang Ramadan dan temukanlah kami dan rezekikanlah kami dengan malam Al-Qadar ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Lindungilah kami daripada penyakit baras, kusta, penyakit gila dan segala penyakit-penyakit yang berbahaya ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik dunia kami ya Allah, baik akhirat kami ya Allah. Kiranya ada yang sakit di kalangan kami ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, rezeki yang jauh dekatkanlah ya Allah, sedikit perbanyakkanlah ya Allah, rezeki yang banyak ya Allah, cukup dan berkatilah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Yang sengketa Engkau dekatkanlah hati-hati mereka ya Allah, tahukanlah hati-hati yang bersengketa ya, suami isteri yang berjauhan itu ya Allah, dengan salutan kasih rahmat-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Sallallahu alaihi